اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kalau maghrib pada malam ni menyambung pengajian kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah yang diterjemahkan oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah, muka surat 12 baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kemudian maka adalah edaran kelakuan ini sekalian pula kelakuan ilmu atas ibadah yang batin, sebagaimana terdahulunya beredar, berpusing, berkisar kelakuan ilmu atas ibadah yang zahir, pekoh, taharah contohnya, sembahyang puasa contohnya. Berkisar pula ilmu atas ibadah yang batin, ilmu tasawuf, yang mana ibadah zahir pekoh, ibadah batin tasawuf dibina atas ilmu yang pertama, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, ilmu akidah, yang iaitu ibadah yang batin ni tempat perjalanan hati, amalan hati, pekerjaan hati yang wajib bahawa belajar engkau akan dia. Wajib belajar akan dia, akan ibadah yang batin. Yang mana wajib belajar ni wajib fardu ain. Kita belajar berkaitan dengan ibadah yang batin, amalan hati. Mana ibadah yang batin? Daripada tawakkul dan tafwid, yakni menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan redha dengan qada Allah, sama ada qada yang baik ataupun qada yang jahat, dan sabar atas mengerjakan ketaatan, sabar atas meninggalkan maksiat, sabar atas musibah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan taubah dan ikhlas, beribadah semata-mata kerana Allah, tiada kerana yang lain. Dan yang lain daripada yang demikian itu seperti yang lagi akan datang sebutnya insya-Allah taala. Jadi berkisar pula ilmu atas ibadah yang batin, perjalanan hati, ilmu tasawuf, yang mana kita berhenti terdahulunya hak taubah. Taubah ibadah yang batin, amalan hati, ibadah hati, taubah. Taubah yang kita nak fokusnya adalah taubah daripada dosa, meninggalkan kefarduan. Meninggalkan kefarduan. Yang mana dosa ada 3. Dosa kita dengan Allah yang tidak berkait dengan tinggal kefarduan. Dosa kita dengan Allah berkait dengan tinggal kefarduan, tinggal semayang, tinggal puasa, zakat tak bayar, tidak menunaikan kefarduan kafarah contohnya. Itu dosa kita dengan Allah berkait dengan tinggal kefarduan. Kemudian yang ketiganya, dosa kita dengan Allah, kesalahan berlaku sesama kita, sesama anak Adam. Jadi dosa meninggalkan kefarduan, dia ada rukun taubah yang keempat. Kita bicara dah beberapa minggu yang lalu. Rukun taubah yang pertama, menyesal. Rukun taubah yang kedua, kita sekarang sudah meninggalkan maksiat tersebut. Rukun taubah yang ketiga, azam bulat di hati kita tidak akan mengulangi balik
kesalahan yang sama di masa akan datang. Jadi yang pada masa sekarang kita sudah meninggalkan maksiat tersebut, dan pada masa sekarang juga kalaulah kita meninggalkan kefarduan, wajib kepada kitanya pada masa sekarang kita kena kerjakan kembali, kita kena tampal, kita kena baiki, kita kena kerjakan kembali dengan bahawa kita wajib kena qada kembali kefarduan yang kita tinggalkan pada masa dahulu. Kita menyesal sangat-sangat kerana dahulu kita tak semayang, tak puasa. Sekarang semayang, puasa kita tak tinggal cukup dah sekarang ni. Itu rukun taubah yang kedua. Rukun taubah yang ketiganya, azam bulat di hati, di masa akan datang kita tidak akan mengulangi balik dosa besar, meninggalkan sembahyang, meninggalkan puasa. Itu 3 rukun taubah. Dia tambah lagi 1 rukun taubah. Apabila kita meninggalkan kefarduan adalah kita kena kerjakan kembali, kita kena tunaikan kefarduan. Yang mana kefarduan sembahyang puasa contoh dia ada waktu dia, dia ada masa dia. Apabila habis waktu, contohnya habis waktu sembahyang, contohnya lagi habis dah bulan Ramadan, kita meninggalkan puasa contohnya, kita meninggalkan sembahyang, kewajipan kefarduan sembahyang puasa itu kekal atas kita. Tetapi kita tidak menunaikan sembahyang puasa pada waktu yang ditetapkan tanpa ada uzur syar'i, tanpa ada kebenaran syarak, maka berdosa besarlah kitanya. Tetapi diri kefarduan sembahyang puasa yang kita tinggalkan pada masa yang difardukan kepada kita, bukan kata kefarduan tu jadi hilang begitu, bukan. Kita maklumlah kewajipan sembahyang ni kitabam mauquta, kefarduan yang ada waktu dia. Ada waktu masuk, ada waktu habis. Yang mana kita yang cukup syarat wajib, syarat wajibnya Islam, syarat wajibnya baligh, syarat wajibnya berakal, syarat wajibnya suci daripada haid dan nifas. Masuk waktu sembahyang, syarat wajib kita cukup, maka kita berkewajipan menunaikan sembahyang dalam waktu yang ditetapkan. Sampai ke habis waktu yang ditetapkan kita tidak menunaikan sembahyang, berdosa besarlah kita. Tetapi kena ingat baik, kefarduan kewajipan sembahyang yang kita tidak tunaikan dalam waktu yang ditetapkan, keluar waktu bukan kata kefarduan tu jadi kosong, kefarduan tu kekal kepada kita, tapi dalam keadaan kita berdosa kerana tidak menunaikan di dalam waktu yang ditetapkan pada syarak. Ada orang faham kefarduan sembahyang ni ada waktu dia, ada waktu masuk, ada waktu habis. Bila waktunya habis dah, kita tak tunaikan, dosa tu berdosa lah. Tapi kefarduan tu sudah tidak ada, sebab waktunya sudah habis. Dia ada waktu dia kan, waktu yang wajib kita tunaikan di masa tu. Kalau kita tidak ditunaikan pada waktu yang ditetapkan, kita berdosa, tapi kefarduan kekal. Kefarduannya kekal. Macam juga puasa, puasa ada waktu dia. Contohnya zakat fitrah, zakat fitrah ada waktu dia. Sampai ke habis waktu kita tak bayar zakat fitrah. Kewajipan zakat kekal, tapi berdosa dah kitanya. Bukan kata habis waktu kita tidak menunaikan kewajipan yang ada waktu tadi ni, maka kewajipan tersebut sudah tidak ada. Tak, kekal kewajipan. Kita wajib kena kerjakan, kita wajib kena tunaikan yang kita panggil qada. Yang mana kewajipan qada sembahyang yang ditinggalkan dengan sengaja sengeleng ni, yang ditinggalkan dengan berdosa ni, ittifaq 4 mazhab. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat wajib diqadakan sembahyang yang ditinggalkan dalam keadaan dengan sengaja berdosa besar. Yang mana kita maklumlah dalil berkaitan dengan qada sembahyang ni adalah apabila tertidur, apabila terlupa. Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza zakaraha. Itu yang Nabi katanya.
Orang yang tertidur terlupa sehingga meninggalkan sembahyang, maka Nabi kata hendaklah sembahyang apabila dia sedar. Bila dia ingat, hendaklah dia sembahyang. Hak ni hak ada dalil. Adapun tinggal dengan sengaja tidak ada. Tapi ittifaq empat mazhab dia pakai dalil qiyas. Kalau tinggal sembahyang, tertidur, terlupa yang tidak berdosa, wajib qada sebab Nabi perintah jelas-jelas terang-terang. Kalau tinggal dengan sengaja yang berdosa besar sama telah lagi lah. Tinggal yang tak bersalah, yang tak berdosa pun, waktu habis juga tu. Wajib kena qada. Nabi perintah fal yusalliha iza zakaraha. Nabi perintah semayang tu apabila sedar kembali. Tapi dia meninggalkan sembahyang, tertinggal sembahyang kerana tertidur terlupa, tak berdosa. Nabi perintah kena sembahyang, kena qada. Kalau tinggal hak berdosa, sama telah lagi qiyas. Dia panggil qiyas aulawiyah. Makis lebih tinggi daripada makis alaih. Ni. Sebagai contoh beginilah. Dalam Al-Quran melarang kita kata kepada ibu bapa kita. Wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu kata kepada ibu bapa kamu. Kata haram, jangan. Kalau Tuhan larang, jangan kata Kita jangan kata lepas tu kita tolak biar dia rebah. Kita terajang suti biar dia boleh sakit gitu. Dah apa gitu? Dah Quran tak larang kita tolak. Quran tak larang kita terajang. Quran larang kita kata qiyahlah. Kata itulah. Hati tersinggung, Quran larang dah. Kalau tolak, kalau terajang, sudut tanyalah, tu sama telah lah. Tu qiyas orang panggil, buat bandingan. Samalah juga kalau tinggal semayang, tertidur terlupa yang tidak salah, wajib kena qada. Kalau tinggal dengan sengaja berdosa besar, sama telah lah. Faham tak ni? Dia panggil qiyas, dia panggil. Kalau tanya dalil, ada tak dalil haram kita terajang mak ayah? Dalil direct tak ada lah, qiyas lah. Ada. Sama juga dengan tinggal semayang, hak berdosa besar sama telah lah, wajib kita kena qada. Dalam kitab Minhajul Abidin kita ni terang-terang lah hak kewajipan qada tu. Hak berkaitan dengan tinggal sembahyang. Hak dalam kitab Minhajul Abidin ni hak muka 19 bahagian pertama. Pertama, dosa meninggalkan wajibatillah atasmu daripada sembahyang atau puasa atau zakat atau kafarah atau lainnya. Maka hendaklah engkau qadakkan barang sedapatnya daripada tu qada terang. Dan kitab Minhajul Abidin terang. Dan kitab Penawar Bagi Hati pun sama juga. Dan kitab Penawar Bagi Hati muka surat 63. Ni sebut muka surat je lah ni. Kita tak ada bawa kitab Penawar Bagi Hati. Saya bawa lah kitab Penawar Bagi Hati ni. Adapun jika ada dosanya itu meninggalkan umpama fardu sembahyang, maka wajib pula atasnya mengqadakkan segala fardu yang luput itu. Ini jelaslah. Dan kitab Penawar Bagi Hati pun jelas. Dalam kitab Pekoh-Pekoh pun samalah. Cuma dalam kitab Minhaj dan kitab Penawar Bagi Hati ni cerita qada je. Macam mana cara kita nak qada? Kita nak susun macam mana qada sembahyang. Cara mana kita nak qada sembahyang tu? Waktu mana kita nak qada sembahyang tu? Itu kena balik dalam kitab Pekoh. Kitab Pekoh yang akan membicarakan berkaitan dengan qada sembahyang yang kita tinggalkan pada masa dahulu. Cuma berkaitan dengan qada sembahyang ni, yang pertama-tamanya kena belajar dulu. Kalaulah kita kata kita dakwah seseorang yang tidak sembahyang, alhamdulillah sekarang dia sembahyang dah. Dia sembahyang dah. Lepas tu macam mana tu? Bertahun-tahun dia tak sembahyang tu. Sembahyang yang ditinggal bertahun-tahun tu macam mana? Kena qada ke? Tu kita kena tekan supaya belajar dahulu. Qada adalah rukun taubah. Qada tu taubah. Jadi kita nak bertaubah, kita kena balik kepada ilmu. Faham tak ni? Jadi tekan supaya kamu belajar dulu
fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf. Dalam belajar tu jumpalah ni bab qada. Kita tak boleh nak tergesa-gesa. Macam mana kita nak qada sembahyang kalau akidah kita pun cuka-cumaking? Kita tak fokus lagi kepada ilmu untuk memastikan bahawa akidah kita akidah yang sebenar. Macam mana kita nak qada sembahyang kalau sembahyang yang sedang kita lakukan, yang baru kita sembahyang ni, yang baru kita mula sembahyang ni, sembahyang pun turut-turut orang je barunya, baru nak betul-betul bacaan barunya, syarat-syarat, rukun-rukun, syarat bagi rukun tu baru je nak mula belajar. Lepas tu kita nak qada sembahyang hak telah lepas. Sembahyang sekarang ni pun baru tengah nak betul molek ni. Memang tengah kena belajar molek lah ni. Kena belajar betul. Fokus waktu dulu. Lepas tu di masa yang sama, belajar ilmu bab ibadah batin. Kita pernah bagi hati contohnya. Dalam tu dia akan masuk tajuk taubah. Cuma kalau katalah kita memang dah belajar fokus dah pada fardu ain tauhid fiqh tasawuf, kita pun nak susung dah qada sembahyang kita tu. Tu kena cari guru khusus lah. Mana kita minta panduan molek, sebab kita nak qada sembahyang ni kalau ghalibnya kok kebiasaannya, boleh katakan semualah barangkali memang dalam keadaan kita tak tahu banyak mana sembahyang yang kita tinggalkan. Ni qada in jahilal adad, jika jahil akan bilangan. Kalau hak kita tinggal sembahyang kerana tertidur, kerana terlupa, hak tu jelas hak tu. Tahu sembahyang berapa. Kalau kata kita qada sembahyang kerana pada masa kita uzur tu, pada masa kita terlantar, kita sembahyang, syarat sah sembahyang tidak mampu disempurnakan, itu mudah kira sebab kita tahu dah kita sakit bila. Faham tak ni? Tapi waktu hak qada yang bukan berdosa tu, waktu bukan taubah. Sebab kita sembahyang pada masa kita terlantar, kita sembahyang. Tapi adalah syarat sembahyang yang kita tak mampu nak sempurnakan. Contohnya kalau terlantar, kadang-kadang kebiasaan juga qada hajah dalam pemper. Dalam pemper ni kok malum-malum je lah. Dia istinjak bukan istinjak dah. Dia hanya ambil tisu basah yang ada ni macam obat yang boleh mematikan kuman tu je. Kalau mazhab Syafi'i kita tak jadi gitu. Kalau mazhab Hanafi tak apalah. Tapi kita kira mazhab Syafi'i ni. Tapi qada tu je yang kita mampu buat. Kalau qada tu kita mampu buat, walaupun tidak dihukumkan suci, tapi kita dapat mengurangkan jirim najis, wajib kena buat juga tu. Tanda ni. Kalau kita tak lap langsung, dalam pempuh tu banyak tu. Tapi kalau kita lap dengan tisu basah, mazhab Syafi'i tak hukum suci, tapi jirim najis sudah tidak ada. Maknanya ringanlah sikit. Kalau kita boleh ringankan, walaupun tidak suci, wajib tu kita kena ringankan. Kalau nak suci sungguh kena basuh dengan air mutlak lah. Nak basuh macam mana tu, payah nak buat, tak pandai nak buat. Boleh buat sebenarnya. Tapi kita ni jadi payah nak buat. Tak apalah waktunya. Jadi dalam keadaan kita ringankan najis, mana tinggal-tinggal dia punya dah, bukan bau-bau pun tak ada. Dah kali dia lap tu comel juga tu. Dia obat dia tu. Hak di tisu basah tu. Orang guna di hospital tu. Tapi kalau mazhab Syafi'i tak suci, sebab itu bukan air mutlak. Kalau kita nak pakai mazhab Hanafi tu okeylah. Mazhab Hanafi tak syarat air mutlak. Apa air pun boleh belaka. Air teh, air Milo, air kopi, air tebu, air nira. Boleh belaka, janji air je. Air ni pasal mana? Mana kalau kita rendangkan air, kita perah keluar. Tu air lah dipanggil. Mazhab Hanafi air lah tu. Boleh tu. Boleh guna untuk basuh najis. Ada ni. Tapi tak apalah kita pakai mazhab Syafi'i. Qada tu je. Maknanya kita kena qada balik semua. Tu mudah waktu. Sebab apa? Sebab kita tahu bilangan. Dan kita wajib qada kembali tu pun tak wajib bersegera. Kita bukan bertaubah. Hak ni bertaubah. Sebab kita meninggalkan sembahyang dengan sengeleng.
Yang mana bila taubah wajib bersegera. Jadi rukun taubah qada, qada wajib bersegera. Tapi yang kita sebut tadinya adalah memang pasti kita tak tahu bilangan. Tu kena kira dulu situ tu. Kena ijtihad. Kena buat kiraan. Kita balik umur berapa? Kita tinggal semayang lama mana? Kita mula semayang umur berapa? Kira kau tu lah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Catat molek lah. Faham tak ni? Ataupun kita semayang juga. Tapi orang panggil semayang retek, dok retek. Tak? Kita panggil tak? Semayang retek, dok retek. Tai-tai rajin semayang. Tai rasa malas, sibuk ke, mengantuk ke, tak semayang. Ada juga orang pesen tu. Orang panggil apa? Semayang cerlang-cerlu. Gitu orang panggil tak? Cerlang-cerlu semayang dia. Dah main pesen tu lama mana? 5 tahun main pesen tu. Dah cerlang-cerlu mana banyak semayang tengok dok. Banyak semayang. Tapi dalam sehari-hari tu nak jumpa cukup 5 waktu dok lah. Tapi semayang lah juga. Kalau gitu kok setahun 2 tahun kok dok sematan dia gitu je lah. Ini hak kita pasti kita dok semayang. Kalau kita tak pasti, orang tua-tua ni adalah dia rusing, dia bimbang. Memanglah sekadar dia ingat, dia tidak pernah tinggal semayang. Tapi dia kata, masa-masa muda-muda tu lah, masa belum kahwin apa semua tu, balik dah lah ni, balik dah. Kalau kita kata orang perempuan kau datang haid dah. Tapi masa tu takut. Takut ada semayang yang ditinggalkan. Dah seingat-ingat ada ke tak? Tak ada. Sudahlah. Bimbang. Kalau bimbang, perbanyakkan semayang sunat. Ada ni. Di ingatan kita tak ada. Rungsing tu ada. Rungsing. Takut. Takut je tu rungsing. Tapi hak diingatan tak ada. Tak ada lah. Tapi sampai di mahsyar, mula-mula daripada catatan, mula daripada umur balik, akan dibentang satu. Takut-takutkan ada kan. Akan dibentang lah. Hak ni kita tak tahu ni. Apabila jumpa di catatan tu ada satu waktu, maka hak satu waktu tadi ni akan ditampar dengan sembahyang sunat kita. Allah Ta'ala akan perintah malaikat pergi cari catatan hak sembahyang sunat, tampar di situ. 70 rakaat sembahyang sunat boleh tampar 1 rakaat fardu yang dia tinggal, yang dia tak ingat. Tak ingat sungguh ni, tak ingat sungguh. Cuma masa-masa dulu tu ada rusing-rusing gitu je. 70 rakaat sembahyang sunat boleh tampal bukan 1 fardu sembahyang, 1 rakaat sembahyang fardu. Tu kata kalau rusing, takut-takut bentang di mahsyar nanti ada sembahyang yang kosong, perbanyakkan sembahyang sunat. Dah 70 rakaat hanya boleh tampal 1 rakaat sembahyang fardu sahaja. Kalau subuh kena 140 rakaat tu, kalau zuhur kena 280 rakaat tu, baru boleh tampung 1 fardu zuhur hak 4 rakaat. Tu kata kalau kita rasa bimbang, rasa rungsing, takut bentang catatan daripada mahsyar ada sembahyang fardu yang kosong, perbanyakkan sembahyang sunat. Jangan nak buat rajin-rajin pula. Biar kita buat sudahlah. Kita buat sudah. Sebab ada juga dengar orang ceramah, kalau kita tak ada qada, kita semayang qada juga, kebetulan tak ada, semayang qada kita tu boleh jadi sunat. Ni kena faham molek ni. Semayang qada mana yang kita buat sebenarnya terlebih, jadi boleh pahala sunat, hak kita terlebih. Kita buat catatan semayang yang kita tinggalkan setahun,
kita pun qada lah untuk setahun. Nah, cara mana insya-Allah saya akan ceritalah cara mana kita qada untuk setahun. Sebenarnya di catatan hak kita tinggal semayang tu, hak kita tinggal semayang ni kita kata 11 bulan je. Contoh ni. Jadi sebulan tu banyak tu, terlebih tu. Hak tu semua boleh pahala sunat. Yang kita terlebih pada kiraan kita setahun kita letak ni, okey dah ni. Setahun ni. Tapi terlebih. Terlebih tu boleh pahala sunat. Kita bukan sengaja buat lebih. Terkurang tak cukup. Perbanyakkan semayang sunat. Kalau kita bimbang terkurang. Tapi di ijtihad anggaran kita tu, kita letak setahun tu memang okey dah. Boleh satu setahun tu. Ada ni. Tiba-tiba terlebih. Hak terlebih tu boleh pahala sunat. Kita letak setahun memang tak kurang dah. Bimbangkan takut tak cukup setahun, perbanyakkan semayang sunat. Tu je jalan dia. Hak terlebih ni, hak semayang qada kita boleh pahala sunat. Kalau kita tak ada tinggal semayang di ingatan kita, kita pergi buat, hukumnya haram serta tidak sah. Tak ada lah. Ada ni. Tak ada. Nanti kan bimbang. Tadilah perbanyakkan semayang sunat. Ni ada orang tua-tua dia bimbang seumpama ni. Sebenarnya setakat ingat, mak ayah. Masa kita budak-budak dulu mak ayah jaga sangat bab semayang ni. Pegang sangat bab semayang ni. Cara sangat bab semayang ni. Kira-kira macam tak ada orang kali tinggal semayang. Tapi orang tu cara sangat-sangat pun takut ada ketika-ketika kan dia sibuk ke apa. Tak ada lah. Sudah. Tu kata kalau bimbang, perbanyakkan semayang sunat. Ada juga kiraan dia adalah sikit-sikit dia kata. Ada sikit-sikit. Maknanya hak pesen tinggal semayang ni macam-macam ceritaan. Dan capu malas sekara tu. Dia kata masa dulu isyak lah. Hak acak kali dak semayang. Apa pula isyak dak semayangnya? Apabila wuduk batal, hak wuduk maghrib tu, pakai dak mai isyak dah tu sebab takut nak pergi telaga bawah lembah. Tak ada bawah lembah. Bawah lembah. Tak jin jumpa telaga bawah lembah kali tau. Saya dulu jumpa telaga bawah lembah. Naik lembah tu peluh dah kita ni. Naik dah telaga dah bawah nu. Duduk atas nak naik tu peluh dah kita nak balik. Jadi isyak wuduk tak ada dah. Tak semayang kata tak logik langsung. Air boleh sipang kan. Cerek ada. Kalau duduk tempayang tu ada. Ni yang panggil kurang amati. Dia kata kalau wuduk maghrib tu lekat, isyak semayang. Kalau wuduk maghrib tu tak lekat, pelik sungguhlah. Isyak tak semayang. Patut lain semayang. Kata. Ni kata ni ada macam-macam pesen. Tapi kita panggil tu dak jaga molek dah tu. Bukan alasan dia gitunya. Memanglah takkan nak tahan semua wuduk maghrib sampai ke isyak. Jadi ada jenis orang ni dia kata sikit dia semayang hak dia tinggal. Tapi dia qada semua. Tu tak betul gitu. Dia buat alasan tadilah. Tu ada ceramah dia kata kalau lebih hak qada tu boleh pahala sunat. Dan sekarang ni di anggaran, di kiraan jangkaan ni banyak ke sikit? Sikit. Dah qada lama mana? Lama dah. Lebih ke lagi? Memang lebih sangat dah. Lepas tu kenapa qada lagi? Boleh pahala sunat. Sengaja buat gitu, qada kita tu haram serta tidak sah. Ni dia tahu dah. Memang lebih. Sebab dia tak banyak dia tinggal. Dia tak banyak. Tapi dia salah faham tu lah. Orang ceramah tu, tak salah, dia salah faham. Orang ceramah tu kata, kalau terlebih, di kiraan kita tu, sedang molek dah anggaran kitanya. Tiba-tiba terlebih. Hak tu lah. Hak terlebih. Tu. Boleh pahala sunat. Bukan sengaja buat lebih.
Oh, kalau gitu kata berhenti sembahyang qada berhenti. Sembahyang sunat lah. Dah qada habis dah. Tapi dia kata dah qada boleh sunat juga dia kata. Kalau lebih, itu lebih tu bukan terlebih, faham molek ni? Dia lebih, bukan terlebih. Hak boleh pahala sunat tu hak terlebih. Sebab itulah dia kena balik kepada ilmu. Ni cerita bab taubah. Taubah pokok pangkal kembali pada ilmu. Tak boleh buat suka-suka gitu. Tak boleh suka-suka gitu. Ada ni. Lepas tu atas kiraan masing-masing lah. Hak biasanya cerita hak dahulunya bab orang perempuan yang salah faham berkaitan hukum haid nifas. Haid kering dah ditunggu satu waktu. Nifas kering dah ditunggu 40 hari. Tu memang kena molek lah tu. Mana kalaulah tiap-tiap keringnya ditunggu satu waktu. Tiap tak kering tunggu satu waktu. Kiralah. Haid bermula daripada umur berapa? Umur 15. Awal tu umur 12, 13. Bila haid kering? Bila putus haid? Bila? Tak ada orang lelaki tahu. Suka pula dah. Kita depan orang tua belakang ni. Bila orang puang putus haid? Tak tahu. Ayah haji kita ni. Balik tanya mak haji lah. Letaklah. Maknanya kalaulah dia tiap-tiap kali kering haid dia tak solat, dia tunggu satu waktu, maknanya satu waktu sebulan. Setahun 12 bulan, 12 waktu. Kalau setahun, kalau 40 tahun, kalau 50 tahun, kira. Ada ni. Buat gitu je lah. Jadi kalau setahun jadi 120 waktu. No. Kalau 4 tahun, 480 waktu. Gitu. Tu dah tu. Kira congok-congok. Orang dengar pun pening. Dah congok tak betul. Itu kalau satu waktu. Ada nyakit orang perempuan ni ditunggu satu hari. Hari ni kering, esok baru mandi semayang. Mana dia akan tunggu satu hari. Maknanya kalau satu hari sebulan, mana 480 hari. Gitu lah. Itu contoh-contoh. Ada perempuan ni pula, dia nifas dia kering dah. Biasa nifas kering ni 4 minggu contohnya. 30 hari ke nifas kering. Apabila nifas kering, dia tak segera sembahyang. Dia tunggu 40 hari. Ada nyakit pula tunggu 44 hari. Tu sakit berat belaka tu. Tu memang gelak gambar belaka tu. Kalau tidak bertaubah mati tanpa bertaubah. Kalau Tuhan tidak ampun, ada benda lah seumpama tu. Masa hidup rajin buat amal sunat. Main sunat rajin, puasa sunat rajin, haji umrah sunat rajin. Tapi hak tinggal semayang dengan sengaja tu. Bayangkan hari ke-30 kering dah. Hari 40 baru mandi, baru semayang. Hari ke-44 baru mandi, baru semayang. Berapa belah hari semayang yang ditinggal? Berapa waktu semayang yang ditinggalkan? Allah, banyak tu. Beranak pula berapa kali? Orang dulu beranak acak kali. Pada ni. Orang dulu dia makanan banyak. Dia beranak acak kali. Orang sekarang ni makanan sikit. Dia tak boleh beranak acak kali, tak cukup makan. Sungguh ni, orang dulu makanan banyak. Lepas tu dia beranak. Dah sudah pusing lah. Makanan banyak. Sekarang ni tak boleh lah makanan tak cukup. Kena beranak sikit-sikit dia. Jadi kalaulah dia beranak 10 kali. Kira lah. 10 hari kali 10 kali. 100 hari. Tanda-tanda molek di buku. Itu contoh-contoh. Lepas tu atas kih masing-masing lah. Atas kih masing-masing. Catat molek. Lepas tu barulah kita qada. Qada tanda. Contohnya qada 5 waktu, tanda untuk 1 hari. Qada 5 waktu, tanda untuk 1 hari. Kalau tanda tiap-tiap waktu, lelah nak tanda tiap-tiap waktu. Tanda kita qada untuk 5 waktu, untuk sehari tu, tanda sehari. 5 waktu, tanda sehari. Nak qada bila kita cerita,
ansur-ansur lah. Kita cerita ansur-ansur. Perkara ni perkara yang sangat mustahak ilmu ni untuk dalam masyarakat kita. Sebab ini taubah wajib ijma' ulama' dan qada wajib ittifaq 4 mazhab sepakat. Kata Imam Nawawi wajib ijma' ulama' qada sembahyang yang ditinggalkan dengan sengaja hak dosa besar. Jadi insya-Allah tersambung baliklah akan datang hak berkaitan dengan cara macam mana kita nak qada, bilakah masa kita nak qada, nak aturnya macam mana. Ini sebagai panduan umum je lah. Masing-masing kena kira cara masing-masing. Tapi yang pentingnya kita belajar asas fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf, baru kita cerita bab taubah, termasuk cerita berkaitan dengan qada sembahyang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.